sikit yang cantik, betul yang cantik. Sekarang jadi tim saya. Bukan sikit, ramai. Ni yang tuan-puan nampak, ramai lagi yang tuan-puan tak nampak. Jadi saya, bukan tugas saya untuk menilai sesiapa. Saya pun tak menilai orang. Kebanyakan orang paling sadar. Jadi saya macam takkan merendahkan mana-mana orang. So gitu. Baik, soalan lain? Ada soalan lain? Masya Allah, Masya Allah. Ada soalan? Masya Allah. Boleh dekat Instagram pun boleh. Maaf yang tak nampak sebab ramai lah. 300,000. Nak tanya boleh tanya. Selagi tak terpotong live ni. Jadi memang dalam tim saya macam-macam orang lah. Memang kalau tuan-puan kata saya tegur, bukan kata tegur, belasah pun ada. Macam-macam orang. Tapi kami semua macam dah jadi sebuah keluarga kan. Senang sama senang, susah sama susah. Jadi mana kita boleh ni, kita baiki, kita nasihat kan, kita bantu. Kalau salah, salah lah. Macam mana? Ada soalan? Tak ada. Ni apa ustaz petikaikan tim ustaz rekod video kanak-kanak kat Palestin. Jadi orang yang petikaikan ni pun, orang yang petikai buat video ni, dia pun buat juga gambar-gambar, video-video, bagi patung apa semua. Yang paling lama kat saya Nadir lah, bagi patung sekali. Gambar apa yang saya ada tu dia pun ada. Cuma beza gambar saya tu viral, gambar dia tak viral lah. Macam tu je lah. Rezeki masing-masing kan. Saya dulu tak ada orang tak tengok, saya pun buat je tak ada. Saya tak pernah macam nak dengki orang lain ke, tak ada. Ada nak tanya, tuan-puan boleh tanya je. Yang saya simpan sebab apa yang saya tahu ramai tak tahu kan. Jadi kita jangan macam Mawar Rashid, jangan rendahkan sesiapa. Jadi kita jangan rendahkan siapa. Puan Fauziah Gaus, masya-Allah. Terima kasih. Terima kasih. Boleh je tanya. Jangan simpan-simpan. Jadi hari-hari orang beli saya. Sekarang musim semua share kan. Jadi saya fikir macam saya tak nak orang lebih ramai share. Dan pedih lah untuk anak-anak saya, keluarga kan. Selalu saya nak jadi bantu semua orang. Saya tak nak orang lain jadi aib. Saya nak jaga aib orang yang kata saya. Orang yang aib, dia kata saya. Kalau boleh biarlah saya buruk, jangan dia buruk. Saya belajar macam tu dulu. Tak apalah, esok Allah nak jelaskan. Tak apalah. Biar orang yang buruk situ, biar saya nampak buruk, dia jangan buruk pun tak apa. Tapi bila anak saya nampak ayah dia buruk, dia sedih, dia kesian, dia percaya saya. Tapi dia nangis, kenapa ayah tak lawan. Jadi saya tak boleh. Jadi bagi saya, anak saya lebih utama daripada orang lain. Jadi saya terpaksa jelaskan segala tuduhan dan fitnah yang melampau yang dia orang semua beri kat saya. Tuduhan tu memang melampau gila, bukan sikit ni melampau. Masya-Allah. Boleh je tanya tuan-puan? Boleh tanya, ada nak tanya lagi? Ada lagi tuduhan Caprice yang tak terjawab ataupun Nadir? Tuan-puan tak jelas. Apa tuduhan Caprice apa ni? Apa tuduhan Caprice ni? Mafia. Live tu yang paling antara yang macam live tu ramai juga dan ramai menyertai. Dan saya tak faham macam mana boleh. Dia cakap kumpulan tim saya ni bukan macam tim orang alim. Dia tak sangka macam mafia. Macam apa? Mafia. Geng Abid Liu macam mafia. Tu macam boleh tahan juga tajuk tu. Abid Liu mafia. Jadi tujuh saya dulu, tuan-puan nampak saya macam mafia? Soalan pertama saya. Dia cakap saya macam mafia. Jadi sebab tu saya kata mungkin dia stres. Jadi saya cuba maafkan tapi dia tak nak berhenti. Dia nak saya pula nak nanti dia nak live nak kata saya. Macam saya jadi macam, saya sebenarnya diam. Kalau saya nak cakap, dah tentulah. Bukan saya nak ni lah, insya-Allah lah. Saya boleh jelaskan. Jadi dia cakap saya mafia. Tahu tak kisah mafia? Dia cerita dalam live dia. Dah ada beberapa live. Ni live ni ramai juga. Tapi tak seramai 200,000 tu lah. Tapi ramai juga. Dia buat apa dia panggil? Yang meramai ni. Jadi dia kata macam mafia. Dia sampai-sampai biasa cerita ayat ulang Caprice. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tak betul-betul susun macam dia cakap. Sampai ke hotel. Tahu tak kenapa pergi hotel? Saya nak balik, saya nak jumpa dia, saya nak tenangkan hati dia. Wallahi, saya sikit pun tak sangka yang dia nak. Saya tak pergi dengan dia. Saya bukan ingat ustaz tu salah pilih tim, ambil Caprice ikut. Saya tak pernah janji dia. Saya bukan tak janji, saya tak pernah cakap dengan dia pasal nak pergi Gaza pun. Tak pernah. Saya dah kat Gaza lama, dia tanya khabar saya. Jadi masa saya dekat saya ajak dia jumpa. Sebenarnya daripada sebelum saya nak masuk tu, saya nak jumpa. Akhirnya dapat jumpa. Saya panggil, dia datang. Jumpa ke hotel saya. Sampai dia datang berapa orang. Jadi saya tunggu kat bilik saya, hidang air, tim saya buat air, ambil kacang-kacang, sambut tamu, saya siap-siap lah. Saya ingat lama lagi dia tiba dia sampai. Jadi bila sampai-sampai ada seorang tim saya suruh sambut dia. Kami semua dapat kain handsome. Kat Egypt ni ada kain baju kulit, tak mahal pun, harga dia 100, baju kot RM200. Tapi tak lebih itulah kot saya berapa ringgit.
Kod kat sana satu suit RM200. Tuan-puan kalau nak berniaga, satu suit tu lawa-lawa tu, jahit dia lawa macam jenama mahal menjahit. Kalau nak pakai suit-suit tu RM200-300 je. RM200-300 baju suit tu. Tiba baju suit kat cerita. Macam Vizinzo tu, cerita Vizinzo kan. RM200. Saya tengok Vizinzo. RM200. Cerita Korea, tiba-tiba anak suruh tengok. Tengok sayang anak, suruh tengok. RM200 baju kot, lepas tu baju apa? Baju apa nama? Jadi tim saya beli baju jaket kulit. Berapa beli 200 kan? RM200 tempah. Dia orang badan boleh tahan juga semua kan. Yalah, terlebih makan ada, kurang makan ada. Tu hari masa nak balik tu kita beli dekat situ je. Kita beli. Habis dia sampai dia orang pakai baju nak balik nak pergi airport, nak pergi KLIA. Beg dah tengah susun apa. Seorang sambut dia. Saya suruh sambut, layan dia macam layan saya. Dia orang hormat dengan saya. Dia orang saya ni macam saya cikgu dengan anak murid lah lebih kurang gitu. Dia orang layan saya. Kalau tuan tengok tim saya ni, kalau tuan kata dia orang macam mana, walaupun macam-macam latar belakang, yang teruk lagi banyak pada yang baik pun, yang baik pun ramai juga, tapi tu tak apa dia. Dia orang layan saya ni macam raja tau, macam keluarga, macam layan ayah, macam layan ustaz, macam layan cikgu. Macam sampai saya tak suruh dia orang sini nak buat. Saya tak makan, dia tak nak makan. Tak mula minum, dia tak minum. Saya makan, dia berebut lebih makanan tau. Jadi macam keluarga dah. Macam saya tak ada apa pun, saya tak pernah suruh. Saya pun tak suruh panggil saya ustaz. Tapi dia orang lain saya baik sangat. Jadi masa tu dia orang, saya suruh layan Caprice macam tu, sambut kat bawah. Jadi bila sambut kat bawah, sambut dekat bawah tu, Caprice masuk. Kebetulan 4 orang nak susun beg, 4 orang di dalam lift. Nampak Caprice nak pergi bilik ustaz, tak apa kita orang bawa 4-4 ni. Biasalah nampak Caprice kan. Mestilah nak tolong. Yelah, dia nak layan dengan baik. Sebab saya ni bawa Caprice naik atas pergi bilik saya. Jadi 4 orang pakai kot. Semua dia orang tegap. Dalam tim sini pun memang ada beberapa orang memang dia orang bodyguard lah. Memang yelah, macam-macam orang dalam tim saya bodyguard. Bukan sebab saya bayar bagi bodyguard. Tak, memang jadi keluarga. Kadang sama-sama. Kadang dia orang bodyguard saya, kadang-kadang saya pula bodyguard dia orang. Yang tak tahu. Kadang macam tu. Saya naik lift sampai kat bilik, ada orang depan pintu juga. Jadi saya dengar dia tertekan. Dan dia ada banyak masalah masa kat sana. Saya dengar ada ujian datang. Dia seorang diri, tak dapat bawa tim dia, terpaksa ikut. Bukan terpaksa, dia disponsor oleh tim lain, tiket sebagainya. Masya Allah, oleh tim Datuk Aziz UMNO kat sana kan, yang banyak bantu dia kat sana. Dia kata macam ayah dia tulis kat Instagram dia. Jadi dia masuk dekat, dia pergi Datuk Aziz UMNO yang baik. Datuk Aziz baik kan. Nak masuk kat pintu, saya ajak masuk. Jadi dia datang berdua. Jadi saya ingat dia nak berbual dengan saya berdua, sebab dia cakap ada banyak benda dia nak cerita yang sulit-sulit ni. Saya membuka lah pintu bagi dia masuk. Jadi yang seorang lagi tu saya suruh dia tunggu dekat, tim saya kata main ajak duduk bilik lain. Senang nak berbual, tak payah nak rahsia-rahsia. Masuk dalam. Jadi mulalah berbual macam keluarga. Saya ajak makan, tiba-tiba dia kata tak nak makan. Saya pun macam dah heran lah. Dia nak salam saya. Dia suruh saya doa, saya salam macam biasa. Saya ingat okey macam sebelum pernah saya jumpa dia. Bukan saya taklah rapat. Cuma saya kalau orang berkawan, saya hormat lah. Saya ni kalau tak jumpa orang pun saya hormat. Macam tu, macam saya bukan macam tak pernah lagi. Walaupun daripada saya susah, saya tengok bos saya kaya, saya gembira. Tengok orang lain terkenal, saya gembira. Paling lebih saya tinggal nak jumpa, nak ambil gambar sekeping, cukup lah macam tu. Caprice duduk bilik saya layan dengan baik semua sekali. Masa saya peluk pun, saya tak fikir apa. Tapi masa saya tak fikir lah. Pada dia post dia marah. Bila peluk tu, macam bila peluk, dia dah macam dah lain sikit, dah macam dia tolak sikit. Saya macam, biasalah macam saya macam tepuk, kalau orang sedih kan, kita tepuk dada ni bukan nak doa ke apa, tepuk dada. Tepuk dada ni bukan, tiba-tiba dia tepis tangan saya kan. Masa tu saya tak fikir lagi, macam kenapa tak ada apa. Lepas tu dia mesej saya, ustaz video tadi boleh post. Dia mesej saya, ustaz video tadi boleh post. Saya kata, boleh tunggu saya ke airport boleh tak? Saya kata, saya tak nak lah, saya tiba-tiba saya tak update saya balik, tiba-tiba dia dah update saya balik. Maksudnya benda tu macam kena ikut lah, tak balik lagi. Kata dah balik, nanti dia tulis macam tu, saya dah kat mana, jadi saya kena jelaskan macam tu. Saya kata boleh, tak sampai berapa minit dia dah update. Dia mesej saya cuma nak update je. Tiba-tiba sedar tak sedar, dia dah mesej saya pasal tegur-tegur saya. Rupa dia dah report kat semua orang. Orang penting-penting dia dah report. Begitu saya buat taik dekat tu, ayat dia ulang-ulang, buat taik dekat Gaza. Mungkin dia maksudkan orang lain juga, tapi saya memang salah satu daripada yang dimaksudkan. Buat taik dekat Gaza, buat taik kat Gaza, buat taik kotor tanah suci, buat taik kat Gaza. Itu yang Caprice zikir-zikir kan, ulang-ulang kan. Ya, saya sebenarnya saya terus saya maafkan semua tu, tapi implikasi pada apa yang terjadi tak nak berhenti, dan dia orang rasa dia orang betul. Dan saya memang ada bukti semua sekali. Bukti apa tuan-puan nak? Bukti video ada, semua ada. Saya kan memang mana-mana ada je, semua saya tak akan post aib orang apa semua, tapi saya dah serahlah pada yang patutnya. Dia kata buat tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Suzana, saya dari Orang Bebas. Saya tertarik dengan satu penjelasan yang ditulis oleh
Encik Firdaus Ahmad, di mana penjelasan ini juga dikeluarkan di satu platform redaksi ya. Saya tertarik dengan poin nombor 9 dan nombor 10 yang di mana saya memerlukan mungkin Ustaz memberikan sedikit penjelasan juga lah lebih lanjut. Jika perhati tim produksi dan jurugambar EL adalah profesional berbanding NGO lain, lantaran entiti sebenar mereka di belakang NGO adalah perniagaan. Nombor 2 poin saya, buktinya selang beberapa bulan EL tubuh semula perniagaan Inusmat untuk jadi pembekal kepada NGO Persatuan Kasih Umatnya. Ini kita sebut makan keliling. Katanya charge pengurusan dapat, untung jual barang pun dapat, otak Cina. Stok semua boleh ambil dan beli dari syarikat Inusmat walaupun pada harga murah. Tetapi sudah pasti ada pembeli dengan kuantiti yang banyak, iaitu pembeli dari NGO Kasih Umat sendiri. Smart Kasih Umat sendiri, Smart kan? Baik. Jadi Ustaz boleh ulas tak dua poin yang berkenaan dengan perniagaan lah. Siapa nama dia tadi? Firdaus yang post. Baik. Jadi begini, saya pun ada baca tu, ada orang tag saya pun tengah check lah kalau dia ada tanda soal ke penyata. Kalau penyata, saya akan, siapa saja yang buat pernyataan tentang perkara yang tak benar, fitnah, saya akan hantar surat saman. Tapi saman ni akan beritahu ialah lebih profesional. Sebenarnya saman ni profesional, maksudnya dia akan diberitahu satu surat. Siapa saja yang ni surat saman tu, maksudnya dia kena beritahu lah. Contoh, kalau yang biasa surat saman ni apa dia panggil? Apa nama surat tu? Saya ada beri kepada beberapa orang lah, maksudnya dia mengaku benda tu fitnah. Jadi sebenarnya begini, kalau orang fikir macam tiba-tiba saya dapat duit kat mana, kaya apa semua. Jadi kalau orang kenal saya buka restoran, 3 biji restoran 5 tahun dulu. Saya motivasi sebelum ni kerja dengan Datuk Failah Kamsah. Sebenarnya tak patut saya cerita pun, tapi saya cerita lah. Datuk Failah Kamsah, jadi saya kerja Datuk Failah Kamsah. Lepas tu saya buat training sendiri. Training saya ni tak patut saya cerita, sebab saya cerita ni semua nanti lagi ramai ni. Tapi tak apalah, saya beritahu juga, saya pernah beritahu pun. Contoh saya buat program training. Program training saya buat, contoh satu kementerian semua, daripada staf bawah sampai atas buat program saya. Paling banyak sekali saya dapat buat program kapal-kapal. Sampai tak payahlah sebut jumlah dia, tapi macam tu lah, banyak lah. Dan saya buat program-program anak-anak, program keluarga. Saya charge murah-murah, orang lain charge mahal-mahal. Patutnya buat kat Dewan, makan 3 kali sehari, saya charge baru RM90. Saya buat ceramah free banyak juga, tolong free banyak. Tapi ada masa memang orang-orang yang profesional apa semua, dia nak ada dewan, dia nak keselamatan, dia nak ada makan sedap, dia nak aircon, dia nak bilik cantik. Saya buat training RM90 je, RM90. Contoh RM90, keluarga sunnah contoh yang terkenal, RM90. Jadi contoh saya dah buat kat Maib, saya dapat lebih kurang 7,000 orang, 8,000, 7,000, 8,000 orang, 7,000, 8,000 orang. Jadi satu kepala kalau RM100 lah katakan, RM100 kali 7,000 berapa? 7,000 kali 100. Jadi samaan dengan 700,000. Jadi sehari saya dapat 700,000. Kasar lah 700,000. Bukan satu program saya dah buat, banyak 700,000. Saya tak payah iklan pun, orang iklankan untuk saya. Jadi program training saya dulu je, bukanlah bagi saya banyak sangat lah. Saya orang miskin, bagi saya banyak sangat lah. Tapi tak adalah banding dengan orang paling kaya dalam Malaysia, 10 orang ke 20 orang, 30 orang, memang bukan lah. Tapi bagi saya banyak sangat. Saya ni bukan nak banyak sangat, saya dah terlebih dah bagi saya tu. Dan saya gunakan untuk ni sebab saya tahu duit tu penting, untuk saya guna untuk bantu orang lain. Jadi saya usaha. Saya juga buka butik baju dah lama dah. Butik baju masa mak saya ada lagi. Mak saya dah meninggal 5 tahun. Masa tu restoran saya dah buka, masa sebelum mak saya meninggal. Masa saya tak ada apa-apa, program-program saya tak ada buka apa-apa, akaun pertubuhan semua tak ada. Saya memang sendiri. Memang sendiri saya buat. Alhamdulillah, saya ada rezeki, saya buka. Last kali saya sibuk tu yang sebelum berlaku Covid, saya ada program yang kalau tengok jadual saya, kalau tuan-tuan tengok, setiap negeri ada. Kalau yang bagi anak-anak Prokit tu setiap negeri ada, dan program tu ramai betul orang daftar. Buka sehari penuh. Macam rezeki tu Allah beri macam melimpah ruah. Baju saya tak payah iklan, orang iklankan. Baju saya habis, tak payah iklan, orang datang. Yang buruk-buruk, yang bukan buruk, yang terbuang pun orang nak juga. Tak kenapa orang pergi kat store ambil. Bukan cerita ni, saya tak iklan tu. Saya kalau boleh tak nak nampak lah saya ni meniaga ke apa. Saya suka semangat nak tolong orang je. Jadi itulah rezeki saya. Jadi saya masa tu pun dah, jadi saya gunakan tu lah untuk buka Ilusmart. Saya buka untuk Ilusmart. Jadi untuk bantuan pula, kalau tuan-tuan nak tahu, tuduhan tu sangat kejam. Sebab saya selalu bantuan setakat ni. Mana-mana tempat kita pergi, kita beli kat situ. Saya tak ambil pembarang kat Ilusmart. Mana-mana kita pergi, kita beli kat situ. Tanyalah semua tim saya, mana kami pergi, kami beli barang kat sana. Kami tak ambil barang pada Ilusmart.
Kecuali kami ambil barang pada Illusmart, bila macam yang baru ni kita hantar ni, jadi untung runcit ni, kalau tuan-puan berniaga runcit, dia tak ada untung keliling lah. Berapa sen je untung runcit ni, kecil, dia punya margin kecil. Jadi kita beli barang dan saya pakai duit saya sendiri, dan ada juga semua kawan-kawan saya beli. Takkan salah pula kan, saya jimatkan duit orang, supaya saya beli barang tu lebih ramai orang dapat. Jadi rugi ke tak? RM100 contoh, boleh beli, contohlah satu pack makanan. Contoh kalau saya beli kat luar, saya dapat RM50, tapi sebab saya ambil dengan saya sendiri, saya beli dapat RM30. Dan duit tu pun duit saya dan duit kawan-kawan saya RM30. Jadi saya dapat jimat RM20. Jadi saya dapat bantu berapa banyak lebih orang. Daripada 100 orang, mungkin saya dapat bantu 170 orang. Jadi begitu. Jadi bukan soal Cina, masya-Allah, yang masya-Allah, Cina pun ada yang kaya, Melayu pun ada yang kaya, India pun ada, Melayu, Cina, India ada yang susah. Tu ni bukan masalah tu, kita sebuah border. Jadi tu fitnah tu memang melampau, kejam dan terlebih-terlebih lah. Tu mungkin orang lain saya tak tahu. Yang memang buka NGO. Itu saya kata tadi, yang kutip 20 juta, 30 juta, 40 juta, yang kutip duit untuk Gaza setiap kali kena bom ni, tuan-puan patut tanya dia. Terutamanya Nadia Nuri pun tanya dia. Dia ketua kepada semua tim, semua serah duit dia. Hari dia buat live. Saya ada tengok satu live dia, orang tu serah RM500,000. Dia kata apa? Ni RM500,000 tuan yang paling banyak bagi kat kita orang ni. Dia cakap yang paling kecil adalah orang bagi RM20,000 ke RM10,000, RM15,000, tapi minta macam-macam, nak ambil gambar lah apa semua. Saya ulang lah. Jadi rupanya RM10,000, RM15,000 bagi Nadia Nuri tu kecil. Bagi saya RM10,000, RM15,000 tu besar. Bagi saya RM1 tu pun besar. Bagi saya separuh tamar tu pun besar. Bagi saya kalau saya bagi satu patung pada orang miskin tu pun besar. Kalau saya boleh beri dia senyuman sekali, orang kata Ustaz bila nak tolong dia ni Kita kalau nak tolong orang, jangan fikir besar-besar sangat. Nak buat kerja yang fikir bombastik sangat, memang tak siap.